Hari ini saya nak kongsikan beberapa perkara berkaitan Ramadan. Kita sedia maklum, Ramadan, satu Ramadan tahun ini jatuhnya pada hari Ahad. Ahad ke Sabtu? Ahad yang lepas. Nak di-highlightkan di sini, berkata Al-Imam Al-Ghazali, sekiranya satu Ramadan itu jatuhnya pada hari Ahad, kebarangkalian, kemungkinan besar Lailatul Qadarnya akan jatuh pada malam ke-29. Tapi bukan semestinya, cuma nak di-generalkan, di-highlightkan kat sini. Tapi tidak bermakna kita hanya fokus pada malam 29. Malam-malam yang lain pun kena fokus juga. Malam 21, 20, dan semualah 10 malam terakhir, tanpa meninggalkan. Walaupun ulama kata malam genap, malam ganjil, tapi dalam masa yang sama, yang genap pun janganlah kita tinggalkan. Mentang-mentang kata Lailatul Qadar malam ganjil, dia tarawih 21, 23, 25, 27, 29 je. 22 tak tarawih, pergi main din. 24 pergi Tesco. Gitulah kerjanya hari-hari. Jadi jangan macam tu. Tetap dituntut kepada kita supaya beramal ibadah. Walaupun kata Imam Al-Ghazali cuma nak di-highlightkan, difokuskan kebiasaan sepanjang hidupnya bertemu Ramadan itu. Jika satu Ramadan jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, maka kebiasaan kebarangkalian Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 29 jika awal Ramadannya Ahad, Rabu. Jika awal Ramadannya jatuh pada hari Isnin, Lailatul Qadarnya kebiasaannya akan jatuh pada malam 21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa ataupun Jumaat, kebiasaannya, kebarangkaliannya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Dan jika awal Ramadan yang jatuh pada hari Khamis, kebiasaan, kebarangkaliannya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-25. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, kebarangkalian Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Ini teori Al-Imam Al-Ghazali. Tapi tidak semestinya. Tentang tahun ni, kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau satu Ramadan jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Dia pun fokus malam 29 je. Tak semestinya, cuma kebarangkalian. Jadi malam-malam yang lain kena fokus juga. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, tuan-tuan hari ini beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat duduk dalam majlis ilmu bulan Ramadan. Diriwayatkan, barang siapa yang hadir ke majlis ilmu, majlis taklim pada bulan Ramadan, hadir, ketahuilah bahawa dia itu mendapat pahala seolah-olah berpuasa selama setahun. Orang beribadah, bukan berpuasa. Dia itu dapat pahala ibadah selama setahun. Duduknya saja ni, duduk dalam majlis ilmu di bulan Ramadan, dapat pahala seolah-olah beribadah selama setahun. Adik tuan rahmatullah, di antara adab-adab berpuasa bulan Ramadan, ini kitab dikarang oleh Habib Zain, karya Syekh Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'lawi Al-Husaini. Adab ketika berpuasa bulan Ramadan. Yang pertama yang disebutkan oleh ulama, kalau awal Ramadan, kita dah lepas ni, tapi sepatutnya kena buat solat sunat 2 rakaat pada hari pertama bulan Ramadan, malam pertama itu. Kalau tahun ni kan Sabtu malam Ahad tu, kita sebenarnya kena buat 2 rakaat, baca Fatihah dan surah Al-Fatih. Surah Al-Fatih. Apa fadilatnya? Balaghani anna man qara'a surat Al-Fatih awwal lailatin min syahri Ramadan fi salati tatawwu'i rak'ataini aw arba'in hufidha dhalikal am. Barang siapa yang pada malam pertama di bulan Ramadan, iaitu solat sunat 2 rakaat ataupun 4 rakaat, dia baca Fatihah, kemudian baca surah Al-Fatih, kemudian apa dia dapat? Hufidha dhalikal am, maka dirinya akan terjaga sepanjang tahun. Yakni tak leka lah sepanjang tahun. Itu fadilat satu Ramadan, dia solat sunat 2 rakaat.
Yang keduanya memperbanyakkan amal ketaatan pada bulan Ramadan. Apa contoh amal ketaatan yang dituntut oleh ulama, diajarkan oleh ulama, suruh kita buat? Yang pertama kena banyakkan zikir. Zikir. Apa zikir-zikir yang diajarkan? Ini setiap tahun famous. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ni kena banyakkan. Nak buka pun baca juga. Jangan kita nak buka TV3. Sebenarnya buka, kalau nak pergi bazar Ramadan, pergi awal sikit. Sebab apa? Nak hampir buka tu doa mustajab. Tuan-tuan kena perbanyakkan berzikir, banyakkan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada waktu yang paling mustajab berdoa, beristighfar, tidak lain tidak bukan wabil asharihum yastaghfirun, iaitu waktu ashar, waktu sahur. Waktu sahur tu mustajab istighfar. Sebab apa kata ulama, dekat akhirat nanti ada orang yang wajahnya bersinar-sinar, seri, bercahaya betul. Bukan pasal amal ibadah dia, bukan. Tapi pasal apa? Pasal dia dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab. Kita pandangan ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, kita ini di akhirat nanti dapat melihat wajah Allah. Dua kegembiraan orang yang berpuasa. Satu ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka. Yang keduanya ketika dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dekat akhirat nanti. Dia buat apa? Macam mana boleh dapat lihat? Wabil asharihum yastaghfirun. Tadi mukanya itu bersinar pasal apa? Pasal dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu berzikir, beristighfar pada waktu sahur. Subhanallah. Waktu sahur bukan sekadar bangun, minum teh tarik, cecah biskut. Bukan sekadar gitu. Bukan bangun-bangun makan bumbu lembuk yang semalam punya dipanaskan. Bukan sekadar makan, bukan sekadar minum, makan murtabak cheese berkeping-keping tak habis-habis. Tapi sebaliknya waktu sahur buat apa? Barakah, nak ambil barakah. Makanan tu memang ada barakah. Itu salah satunya lah. Sebab tu ulama juga sebut kalau nak tahan lama lah. Ada orang puasa lebih sememe, ada orang puasa tegap, tahan, kuat. Dia buat apa? Makan rutabat, makan 3 biji kurma. Kurma apa? Kurma muda tu, kurma basah. Itu bagus. Dan ada riwayat tu, siapa makan kurma tu rutab, dia tidak akan disambar api. InsyaAllah dengan izin Allah. Adik tuan-tuan rahmat Allah, berbalik kepada tadi, dia wajahnya bersinar di hari akhirat nanti. Sebab aku dapat melihat Allah. Buat apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu beristighfar pada waktu sahur. Dan ada 5 golongan yang mana dia ini akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala waktu sahur ni. As-sabirin, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal mustaghfirin wabil ashar, iaitu orang-orang yang sabar dapat masuk syurga. Bulan puasa. Orang yang benar kata-kata dan hatinya. Ini bulan puasa ni bukan sekadar lapar dahaga, tapi mulut jahat ada orang. Mulut jahat. Lepas tu pula boleh mendakwa, saya ni nampak aja mulut jahat, tapi hati saya baik. Ini baik tai kucing namanya. Kalau hati baik, pastinya mulut baik. Ini as-sadiqin, as-sabirin was-sadiqin, orang sabar. Bulan Ramadan kena banyak sabar. Itu juga pelihara diri pada segala maksiat. Sabar, benar kata-katanya pada lidahnya dan juga hatinya betul. Bulan Ramadan. Dan kemudian dia itu as-sabirin was-sadiqin wal qanitin, orangnya taat perintah Allah dan Rasul. Taat. Ini melakukan amal ibadah lah, sembahyang cukup, sembahyang cukup yang kerja hakikinya itu. Wal munfiqin, yang tadi tak berapa nak mampu, tapi dia ada harta yang banyak, nak solat banyak tak mampu. Ada orang dia meraih syurga Allah SWT dengan hartanya. Dia nak solat banyak tak mampu. Nak nak buat amal ibadah lain tak berapa nak mampu. Nak zikir baca Quran tak berapa nak mampu. Tapi dia ada harta yang banyak. Apa dia buat? Al-munfiqin, iaitu dia berinfakkan harta-harta di bulan Ramadan. Biasa infak juga bulan-bulan lain,
Tapi kalau pada bulan Ramadan dia lebih sikit ekstra. Ekstra lagi di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, al-mustaghfirin. Buat apa? Mereka itu beristighfar wabil ashar, iaitu pada waktu sahur. Jadi orang-orang ini dapat syurga 5 golongan ni. Jadi kalau tidak mampu untuk taat memang taat biasa-biasalah, tidak mampu taat betul-betul taat ni, tidak mampu sabar, kadang-kadang sabar, kadang tidak sabar, tidak mampu menjaga lisannya, maka buatlah mana yang kita mampu. Tak dapat 5, dapat buat 2, buat 3, buat 1 pun okey. Jangan sampai tak dapat langsung daripada 5 golongan ni. Jadi yang paling mudah iaitu wabil ashari hum yastaghfirun, mereka itu beristighfar pada waktu sahur. Jangan tinggalkan. Mohon ampun betul dengan Allah waktu sahur.